حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah, al-adlu hadha mabhasuhu. Ini tempat bicaranya. Apa dia al-adlu? Keadilan ataupun sikap tengah orang panggil. Tu sederhana, tu boleh kata juga al-adlu ni makna adil, keadilan, bersikap tengah, ambil tengah, dok tengah, tak sengit lek tu lek ning. Tu asal adil lagu tu. Tu apa makna adil? Huwa bermula ia, iaitu al-adlu. Adin tu takrif dia tu gapo? Adin tu ialah at-tawassutu khabar. Ialah tawassut, menengahi. Atau kita kata sederhana. Tengah-tengah, ambil tengah. Kecek bahasa kapur, ambil tengah. Tu menengahi, ambil tengah. Ambil jalan tengah. Tu orang panggil. Tu dia. Siapa panggil gapo kalau kita kira tawassut gak? Apa? Tu. Nak kata kena. Nak kata kena ambil tengah ni. Nak kata kena menengahi tu. Tak tahulah, kata gilah. Tawassut fil umur, tak lupa pada tawassut. Menengahi pada segala pekerjaan. Al-umur ai sawaun kanat dunyawiyatan au ukhrawiyatan. Buat kita. Sawaun kanat, sama saja adalah pekerjaan tu, adalah ia al-umur tu dunyawiyatan, perkara yang bangsa dunia. Pekerjaan dunia pun supaya kak au ukhrawiyatan, ataupun perkara yang bangsa akhirat. Sawaun kanat al-umur tu dunyawiyatan au ukhrawiyatan. Jadi kita ambil jalan tengah semata. Ambil jalan tengah semata, ambil tang sai kelang orang panggil. Ambil tang sai kelang, ikut segala pekerjaan. Kita tawassut pada umur. Hak Nabi kata khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaannya ambil jalan tengah. Ambil tengah sederhana. Hak tu sebaik-baik pekerjaan. Apa-apa saja pun duk jalan tengah. Tu dia. Wasairu fiha ala wafqi syariati. Wasairu fiha atap kepada at-tawassut tu, dan berjalan, bekerja, berjalan, damnen, saya panggil damnen. Fiha fil umur. Jadi kita bekerja, berjalan padanya, pada segala pekerjaan tu. Kita jalan pada pekerjaan tu. Sairu ala, tak lupa pada sairu. Berjalan di atas wafqi syariah. Baca wafqi. Baca wifqi, ada demo duk baca wifqi banyak tu. Maka lurah dia tu wafqi. Hak yang betulnya baca wafqi. Baca wifqi tu salah pada lurah orang panggil. Walaupun masyhur pada isti'man, guna sekalipun, orang duk banyak jadi ralik mulut ke wifqi pun. Tu. Terlebih betulnya wafqi. Masdar. Kalau wifaq tu tak apa, wafaqa yuwafiqu muwafaqa wifaq. Tu baca kasrah, tapi ni wafqi. Maknanya apa? Berjalan pada segala pekerjaan, berjalan ala wafqi syariati, di atas muafakat dan selorong dan sejalan
dan selari asy-syariati akan syariat, undang-undang Allah. Undang-undang Allah sejalan dengan undang Tuhan, jalan pada benda tu di atas selari selarah dengan undang-undang Allah Subhanahu taala. Tak bergadah dengan undang Tuhan dah. Tu tak bercanggah dengan syariat Allah taala dah. Maka reti di sini nak boleh adil pun kena reti hukum fiqh juga, kena reti hukum syariat juga. Kata Allah suruh gapo, lari gapo. Kadang-kadang kalau kita tak ukur dengan syariat, benda hak kita wasaq adil padahal hakikat zalim. Hakikatnya zalim. Kita wasaq adil cakap dah, tapi hakikatnya zalim lagi kerana ia tak muafakat dengan syariat Nabi. Tu. Habis itu. Habis. Maka kata tu takrif adil, ambil jalan tengah. So ikut segala pekerjaan apa pun kita ambil jalan tengah. Lepas tu we selari selarah dengan syariat, we muafakat, we selorong, we sort klong dengan syariat Nabi. Tu habis itu. Wa huwa, dan iaitu al-adlu tu nau'ani, aizu nau'aini, punya dua macam. Adil ni ada dua peseng. Nau'ani, zu nau'aini, ada mempunyai dua macam. Manakah dua macam itu? Al-awwalu, jumlah istinafiyah orang panggil, jumlah musta'nafah. Manakah dua macam itu? An-naw'ul awwalu, bermula macam yang pertama, bagai yang pertama, jenis yang pertama daripada dua macam itu. Mana? Satunya adlul insani fi nafsihi, ialah beradil oleh seorang manusia. Beradil oleh manusia. Beradil oleh manusia. Beradil tu fi nafsihi, serta dirinya. Fi bimakna ma'a, orang panggil fi lil musahabah. Fi bimakna musahabah dengan makna ma'a. Fi takluk pada adlu. Beradil oleh manusia, beradil serta dirinya, diri bagi insan. Wa adil dengan diri dia, adil dengan diri sendiri. Orang kita kadang-kadang dia zalim diri sendiri. Tu. Maka jangan zalim diri, kena adil dengan diri sendiri. Apa makna adil dengan diri sendiri? Wa huwa wa isti'nah. Dan iaitu adlul insan fi nafsi. Dan iaitu beradil oleh manusia serta diri dia tu. Apa makna adil dengan diri sendiri? Ayyasluka sabilal istiqamati, ialah bahawa berjalan ia al-insan, dia berjalan sabilal al-istiqamati, berjalan akan jalan, iaitu istiqamah, idafah lil bayan, iaitu berjalan ia seorang insan tu akan jalan, akan satu jalan, iaitu istiqamah, betul dengan Allah Ta'ala. Istiqamah, betul dengan Allah, tetap pekerjaan dan betul dengan Tuhan. Tu istiqamah makna dia. Tu jalan istiqamah. Gapo-gapo pun ada istiqamah, gapo-gapo pun betul dengan Tuhan. Jalan ni itulah jalan yang selamat. Kalau tak betul dengan Tuhan, mula dikatakan zalim dengan diri. Zalim diri sendiri dah. Tu hak ni masuk sebagai maksiat. Deh. Kalau dia kerja maksiat, wal-iyazubillah min zalik, maka dikatakan dia tak adil dengan diri dia. Tak adil. Bila tak adil kak, gulawai dia mari selalu, iaitulah zalim diri sendiri. Hak ni so kena adil. Kena adil dengan kaki kita, kena adil dengan tangan kita, kena adil dengan segala anggota kita. Lagu mana? Guna anggota pada jalan hak Tuhan redha. Jangan luar pada jalan, jangan tubik luar pada jalan. Maka bila luar pada pagar, luar pada jalan, mula nak dikatakan zalimlah di kita. Sabila al-istiqamati. Hak istiqamah ni hak payahnya. Istiqamah ni hak susahnya. Siapa ke Nabi beruban tu, naik hubai abid tapala Nabi. Buku ni, buku ayat tu, Nabi katakan syayyabatni hudun, menguban akan kepalaku oleh suratul Hud.
surah Hud ni waktu aku tak ubah penuh. Jadi orang tua ni dah, orang tua ni dia bahasa dia ubah je naik, tapi bila tapi dalam hatu rambut hitam pun dah. Tapi bila dia fikir banyak, orang kita bila fikir banyak naik ubah lalu dah kepala. Naik ubah lalu dah. Kita orang muda ni pun dia fikir banyak, mula naik dah. Aduh, ada dah ubah. Fikir. Dah tak ada lagi. Tak fikir apa dah. Sepacai je. Tu Anik dah nak ubah. Dah nak ni. Ada dua ni kata, tak ada orang lupa muka fikir banyak. Fikir buku akhirat tu lah. Tu banyak. Nabi kata syayyabatni hudun, memperuban akan kepalaku oleh suratul Hud. Maka surah Hud ni bila Allah Ta'ala turun suratul Hud, aku fikir banyak selalu dah. Fikir banyak selalu siapa ke nak ubah. Maka dalam surah Hud ayat mana hak waktu Nabi kita fikir berat? Ayat hak kata fastaqim kama umirta. Hendak istiqamah olehmu wahai Muhammad seperti barang yang disuruh akan kamu. Allah Ta'ala suruh gapo kamu mu istiqamah hak tu. Lapak istiqamah tu waktu Nabi fikir berat. Oh berat tu, Allah, berat tu istiqamah tu, berat tu. Tuhan suruh istiqamah. Lapak istiqamah tu kena fikir berat. Pasal bukan mudah orang kita ni nak tetap pada jalanan yang betul, nak tetap dan nak betul dengan Tuhan. Kadang-kadang molek dah gelecah juga style. Tengok. Ngaji molek dah siapa duk kira nak wis siapa 40 hari tu ngaji. Nak wis siapa 40 mari ponok ni. Duk hari yang ke-38. Allah gelecah gi berat. Saya anjak pergi jalan. Aduh saya tinggal tak apa ke bila semula ya kata 40. Akhirnya tak cukup 40. Mari mula bila semula pun mula tak cukup dah rok 2 ni. 30 pun tak hafal dah. Rok 3 pun tak hafal dah. Istiqamah tu duduk mana? Nak tetap dan betul sungguh tu. Ayo. Tu tak adil tu. Tak adil tu. Habis itu. Habis. As-sani, an-nau'us-sani, bermula jenis yang kedua daripada dua jenis. As-sani minan nau'aini. Bermula macam yang kedua, ada yang kedua, hak ni hak jadi tubik 3 pula ni. Ialah adluhu ma'a ghairihi. Tu dalil kata fi bimakna ma'a. Adluhu ialah beradil olehnya oleh al-insan. Beradillah oleh manusia itu idafah adlu kepada hu, idafah masdar kepada fa'il. Supaya dulu. Supaya dulu. Nanti. Jadi beradillah oleh seorang manusia, beradil tu ma'a ghairihi, serta orang yang lain darinya, dari al-insan. Lain pada dia. Adil dengan orang lain. Saat ni dia adil dengan diri sendiri. Hak ni adil dengan orang lain daripada diri dia. Sini dia tubik 3. Lain pada diri dia tu tubik 3 pula situ. Wa huwa, dan iaitu adlu, nak kata kan? Adlu syaksi ma'al ghaib. Ma'al ghairi dia tak pada. Wa huwa, dan iaitu adlu syaksi atau adlul insani ma'al ghairi itu. Adil oleh seorang manusia serta orang lain tu. Apa tu? Adil tu salah satu aqsamin. Ialah 3 bagai pula. Ialah 3 bagai. Zu salah satu aqsamin. Punya 3 bagai pula. Ada 3 bagai pula tu. Adil, apa sih adil dengan orang lain ni? Orang lain tu ada tubik 3 puak pula. Ada puak pertama, ada puak yang kedua, ada puak yang ketiga. Tengok yang nak bagi. Tu. Satunya adlu pada salah satu. Adlu sultani fi ra'iyatihi. Ni orang panggil. Satunya ialah adlu sultani, beradil oleh sultan, oleh pemimpin lah. Sultan ni asalnya raja. Kita kata ketua lah. Adalah sultan ni beradillah oleh ketua, oleh pemimpin. Adil tu fi bermakna ma'a. Adil serta ra'iyatihi, ra'iyatus sultan.
Adillah oleh raja serta rakyatnya. Rakyat bagi raja, rakyat bagi sultan, bagi pemimpin itu. Adil sekali serta rakyat dia. Murad sini bukan nak ke sultan saja ni. Lama pok tok meneh tok nebe pak senyum sebacai lah aku ni. Ai, tok email pun sebacai. Hai sultan sini murad dengan adil sultan ni. Tulis situ. Adil sultan an muradu bihi huwa. Betul adil sultan ni. Al muradu bihi bermula murad dengannya dengan adil sultan itulah adlul insani ma'aman dunahu wa itu. Al muradu bihi huwa adlul insani ma'a man dunahu, iaitu beradil oleh seorang manusia, beradil serta mereka yang ma'a man, serta mereka yang dunahu, yang kurang darinya daripada al-insan, kurang martabat. Orang yang rendah pada dia di segi martabat, orang yang terlebih rendah martabat, jadi orang bawahan kita, kecek mudah gitu, maka masuk berlaku lah bukan raja saja. Tok kemenang kepada rakyat le kampung dia, anak-anak kampung dia. Tok imam, anak-anak makmum dia. Tu semua masuk dalam bahagian pertama. Adil oleh pemimpin kepada orang bawahan dia. Kecek mudah gitu ya. Adil oleh pemimpin serta orang bawahan. Itu dia. Orang atas kecek lagi adil oleh orang atas serta orang bawah dia. Tu sekali dengan orang bawah dia. Lagu mana adil oleh raja serta dengan rakyat dia tu Cuba rupa we tengok sikit, ataupun royak kata cara tak apa dah. Royak cara dia. Bittiba'il maisuri wa i'tari kulli dhi haqqin haqqahu. Nampak khabar Mutarah Mahzuh tu bawah tu. Tak ada taswir, tak apa sini. Wazalika adlus sultani ma'a ra'iyatihi tu hasilun bi. Itu dia. Wazalika, dan bermula demikian. Apa demikian? Adlus sultani ma'a ra'iyatihi. Hak kata beradil oleh raja serta rakyatnya, rakyat jelatanya tu, ataupun beradil oleh pemimpin serta orang yang di bawahnya tu, hak tu hasilun khabar zalika. Hasil ia dimakian itu benda, keadilan tu akan berhasil dengan sebab apa? Hasilun bisababi ittiba'il maisud. Bahawa sababiah. Dengan sebab mengikut oleh raja, mengikut al-maisuri, akan pekerjaan yang dimudahkan dia, mengikut akan al-amril maisur, pekerjaan yang dimudahkan. Apa makna pekerjaan yang dimudah? Apa makna benda yang mudah-mudah? Yang ni pekerjaan yang mudah dikerjakan dia, pekerjaan yang mudah dikerjakan dia. Tulis situ al-muradu bihi, tulis pada al-maisud. Al-muradu bihi ma la yurhiku ar-ra'iyata. Ma barang la yang tidak yurhiku, yang tidak memberat ia barang ar-ra'iyata akan rakyat dia. Perkara yang tidak memberati dan membeban, mempayah di atas rakyat. Tu makna al-maisud. Benda yang tidak membebankan dan mempayahkan dan memberatikan di atas rakyat. Tu. Waktu baik unai, kena unai yang rakyat mudah nak berjalan. Kalau tu baik unai pun, keluar unai yang senang untuk rakyat. Tu ittiba'il maisud nama dia. Ni kutip pasir kok, rakyat tak kuasa nak bayar. Nak harga barang, sehingga rakyat tak kuasa nak beli. Tu bukan ittiba'il maisud.
Dia zalim gitu. Zalim kepada rakyat lagu tu. Mengikut akan benda yang dimudah kerjanya, iaitulah kita mengikuti barang yang tidak membeban dan juga menyusah dan memberat akan rakyat. Tu orang yang adil, raja orang panggil. Waktu bet unek-unek satu-satu tu, dia kira kau hak mudah. Hak payah tu wewe katiklah. Hak yang dipitikan apa banyak tu. Wewe tu bet katik. Ini turut kantong juga Allah, nak boleh jalan tu kena turut kantong. Siapa kepada misalnya orang mana? Orang boh. Siapa boh lah kawasan sikit boh. Maka nak waktu beras mari tolong orang boh tu. Oh kena buat surat gi. Dia kata turut tangkan dulu. Turut piti, turut rabiat dia kena buat surat. Surat ni kena naik sampai ke Ampere. Ampere tu hantar ke Cangwat. Cangwat tu hantar pergi kepada Suan Kelang pula. Nanti Suan Kelang anumat. Bawa molek dah. Anumat beras tu baik tu ai suruh dah. Maknanya hak tu bukan hak tu orang panggil ya gulawe tu. Ya gu sama tu. Ittiba'il maisur hadful ma'sur orang panggil. Hak maisur ni kita ambil. Hak jalan yang mudah ambil tu kita ambil. Hak jenis payah kita buai-buai. Tu raja yang adil. Ittiba'ul maisuri wa hazful ma'suri. Benda hak payah tu kita wewe be. Hati. Nampak jadi piti. Tak apa hak ni pisit. Tak kena tu tak apa ni darurah ni orang panggil. Tak kena duk kira qadarurah ni. Pergi. Tu orang panggil hazful ma'sud, itu raja yang adil atau pemimpin yang adil. Tu dia. Habis itu tu. Wa i'ta'i kulli dhi haqqin haqqahu, atop kepada ittiba'. Dan hasil pula keadilan itu dengan sebab i'ta'i kulli dhi haqqin. Wasal pada sekali lapan ni. Sebab memberi, i'ta' ni memberi oleh raja itu kulli dhi haqqin, memberi akan tiap-tiap yang ampunya hak. Kulli sahibi haqqin, dhi bermakna sahib. Tiap-tiap orang yang ampunya hak tu kita beri apa? Beri haqqahu, akan hak baginya, bagi dhi haqqin. Ni kecek cuba tengok. I'ta' ni ya idafah dah punya nak lagi. Idafah i'ta' kepada kulli tu idafah apa? Idafah masdar kepada maf'ul yang pertama. Haqqahu maf'ul yang kedua bagi i'ta'. Kerana a'ta' ni muta'addi dua maf'ul. Maf'ul pertama bagi, a'ta'-nya akhir. Maf'ul yang keduanya makhud. Tu makna. Cuba perhati tengok cara dia. Tu fa'il bagi i'ta' tu kena ke raja tu lah, sultan tu lah. Tu. Iaitu memberilah oleh pemimpin itu akan tiap-tiap orang yang ampunya hak tu, beri akan haknya. Hak bagi kulli dhi haqqin. Orang ni orang miskin, hak dia ke dah mana? Hak dia jangan duk sekat. Orang ni orang fakir, hak dia ke dah mana? Hak dia jangan sekat. Ningok peramah tu orang mari. Misalnya, tu demo suruh bagi kambing belaka, nak te rumah dalam kampung. Tok mana ambil wig kot dia. Ya wig setengah-setengah pun orang waris dia ya. Hak lapis-lapis hak tak kenal, hak jauh-jauh hak tak pilih dia tu. Ya tak wig dah. Zalim nama dia. Ya hak dia panggil. Hak dia. Ya ada apa hak? Kita pergi sekat hak, tak beri hak kepada orang yang punya hak tu. Maka dinamakan zalim, bukan adil. Tu cara dia dah. Tu ni ada orang ada pilih waris dia. Kambing 40 ekor, muka 40 te rumah lah kampung ni. Ya pilih waris dia, ya dua-dua te. Ya padahal kalau tu satu rumah kena satu sekor. Ni jawi waris ya dua. Hak lagi tu. Tu hak tu zalim banyak. Zalim banyak tu. Tu. Nyanyu. Kalau ada hak hakim miskin, mudah-mudahan gitu je Allah. Tu ada hak dia. Tiap-tiap orang yang ada hak dia. Habis itu,
Yang kedua, adlur ra'iyati ma'as sultani. Tulis orang bawah ke orang atas pula. Yang keduanya adlur, yani wa adlu kalau kita nak buat badal. Adlur sultan ai wa adlur ra'iyati. Tu jangan duk tertipu dengan akal 1 2 tu. Banyak dah. Jangan tertipu, ia tak ada habuan le i'rab tu akal tu. Tu. Kalau nak buat khabar mubtada mahzuf pun kena takdir ahaduha mari. Jangan guna akal 1 tu buat mubtada. Tak. Dia tak ada buat apa, ya kik mudah ya. Adlur ra'iyati ma'as sultan, iaitu beradil oleh rakyat. Tu rakyat bahasa Arab, bahasa Melayu jelata. Dia kecek sekali, rakyat jelata. Kalau nisbah kepada raja lah. Tu. Adlur ra'iyati, adil oleh rakyat. Adil ma'as sultani, serta sultan mereka itu. Ma'as sultani, sultanihim. Lip lam ganti daripada mudhafu ilaih. Tengok dulu, fi ra'iyatihi ra'iyati sultan. Hak ni pun ma'as sultani, sultanihim lah. Adil oleh rakyat, adil serta sultan bagi mereka, serta raja bagi mereka itu rakyat. Dia adil sekali dengan raja dia. Rakyat pun kena ambil sikap adil dengan raja agak. Bukan nanti raja saja adil dengan dia. Dia tak adil dengan raja tu. Tak boleh. Dia kena adil juga oleh orang bawah. Sini murad lagu mana? Kalau kita tilik kepada murad tadi an muradu bihi dulu Dulu muradnya dengan adlul insan ma'aman dunahu dah. Hak ni kena kata kena. Al muradu bihi, betul adlul ra'iyat itu. Al muradu bihi huwa adlul insani ma'a man fawqahu. Adlul insani ma'a man fawqahu. Beradillah oleh manusia serta mereka yang di atasnya, di atas bagi man al-insan, atas bagi al-insan. Maknanya orang bawah bersikap adil kepada orang atas. Hak tadi orang atas bersikap adil kepada orang bawah. Hak ni. Hak ni yang kedua, orang bawah bersikap adil kepada orang atas. Tu salah satunya sultan, rakyat kepada sultan dia. Wa tilmidhi ma'a ustazihi. Ialah juga atau kepada kata Allahumma salli alaihi wa atau ada ar-ra'iyati. Dan beradillah oleh murid, tilmiz, murid. Murid. Tak kata anak murid pun tak apalah, tak kata anak murid, murid je. Murid. Kalau anak murid ni takut payah kata anak bagi murid tu. Ya guru, bagi guru ya ada murid. Lepas tu anak murid tu lah. Bukan murid dah, anak murid tu. Bukan makna tu Bahasa Melayu semua nak tahu murid gitu ya. Murid tu pun ambil dari Arab daripada murid. Murid yang kandak kepada ilmu. Maka jadi murid. Maka Melayu kita tu anak murid. Kalau anak murid berarti kena kata bapak guru lah. Kena wilawai. Bapak guru, anak murid. Kena dah. Tapi orang Melayu kita kecek anak kerana murid ni menempati anak dah. Kerana guru menempati bapak dia. Kecek anak. Kalau idafah lil bayan ialah anak ialah murid tu. Tu dia. Bukan idafah bimakna lam dak, kecek pe tu. Murid dia watilmid, adillah oleh murid. Adil tu ma'a takluk kepada adlu i'tibar ataq. Adillah oleh murid serta gurunya. Guru bagi tilmid. Le anak murid kena ambil sikap adil dengan guru. Kalau kecek lah guning, berarti hasad ni pun serupa tu. Adlu sultani fi ra'iyati wa adlu ustazi ma'a tilmidhi. Ya serupa juga lah. Kalau kira pun ni misal je. Misal saja. Tu guru pun kena ambil sikap adil dengan murid dia. Jangan zalim. Ni budak tak salah rodai juga. Bukan dia. Tu. Wasa beci muka tak boleh tengok muka budak ni. Gerai aku. Main sedek. Bukan dia. Hak tu tak adil.
nama dia. Ni lek guru, lek murid pula beradil dengan guru dia. Kalau tok pakai kat dengan tok guru dengan baba dia, masalah. Kena ambil adil juga tu. Bersikap adil. Tu. Wal waladi ma'a walidayhi, atau kepada ar-ra'iyati, atau kepada ar-ra'iyati. Yani adlul waladi, dan beradillah oleh anak. Anak tu beradil. Adil tu ma'awalidaihi, serta dua ibu bapa baginya, bagi walad. Walidai asal walidaini je. Walidai tu masuk dua, walid dan walidah. Tapi kecek tak ada kata walidatai, kerana ghalib jadi dia panggil atas jalan. Orang panggil apa? Allahumma salli ala Muhammad. Orang panggil meneh bapak. Nisbah lapar ni, meneh lek bapak. Orang panggil Allahumma salli ala Muhammad. Orang panggil apa? Jadi masuk lebat ke apa? Taglib. Masuk lebat taglib. Jadi taglib bapak di atas ibu. Asalnya kalau kita cakap walidatai, bapak menelek ibu. Ni walidai. Tu dia. Taglib lek bapak. Bahakazalah. Tu dia. Boleh ada dengan sebab kita bangsa keturunan kepada bapa. Ini menelek bapa. Tu. Ma'awalidaihi, habis itu. Tu. Jadi beradillah oleh anak tu serta dengan walid dia. Lagu mana cara keadilan orang bawah kepada orang atas? Wazalika. Tu bah tu supa tadi. Supa dengan bittibain maisud tu juga. Wazalika adlul insani ma'a man fawqahu. Wazalika adlul insani ma'a man fawqahu hasilun. Bermula dimakai itu keadilan orang bawah kepada orang atasnya, hasilun, hasillah ia keadilan itu hasil bi ikhlasi bisababi ikhlasi taati, dengan sebab ikhlas pada mentaati. Al ikhlas bi ikhlasi taat ay bil ikhlasi fit taati, ida fa bi mana fi lagi ya. Tu bi ikhlasi ta'ah, bil ikhlasi fit ta'ati, dengan ikhlas jujur hati pada ketaatan tu. Kita turut dia jujur hati sungguh, tak ada tujuan lain. Apa maksud lagu ni? Tak gamar lagi tu. Pano bi ikhlas ke ibu bapa ke ikhlas ke Tuhan? Ikhlas ke ibu bapa ke taat ibu bapa ke taat ke Tuhan? Kena buat lagu ni. Masalah ikhlasi fi taat tu. Bil ikhlasi fi taat buat gitu. Betul ikhlasi fi taat tu bi ay yuqsada bi taatihim, bi ay yuqsada bi taatihim at-taqarrub ila Allah. Dengan bahawa dikosatkan bita'atihim, dengan mentaat akan mereka itu. Dengan bahawa dikosatkan dengan mentaat akan mereka. Kita taat kepada tok guru, kita taat kepada raja, kita taat kepada pemimpin, kita taat kepada ibu bapa. Kosat dengan ketaatan itu nak gapo kita? At-taqarrubu ilallah, ialah berdamping diri, mendekati diri kepada Allah Ta'ala. Taat pemimpin sebab Tuhan suruh taat. Taat ibu bapa kerana Allah suruh taat. Taat kepada guru kerana Allah suruh taat. Semua tu kerana Allah kita buat. Maka hasil kejujuran kita dalam taat kita tu tak ada tujuan lain.
Bukan taat dia nak duit dia ada dah. Ni taat ke ibu dulu sementara waktu. Nanti dia bagi saka tak apa, aku tenang tu baik. Ada. Selama dia nyawa dia duk ada, kena taat ke dia sampai dia mati. Bukan dia kubur dah pun kita kena berdoa ke dia lagi. Tu. Maka taat kepada raja pun kerana Tuhan suruh taat. Selama raja itu tak melanggar syariat Allah Ta'ala. Maka kalau dia melanggarkan hukum Tuhan, tak boleh taat dah. Tu maka hasil kejujuran kita, maka hasil ikhlas pada taat itu. Faham tak dah? Tu ikhlas taat tu makna tu. Jadi semua perbuatan kita tu kerana Tuhan suruh. Maka buat kerana Tuhan suruh. Tu dia. Bukan kerana malu ke dia, ke takut ke dia tu tak. Buat kerja tu kerana Tuhan suruh. Suruh we taat lagu tu. Habis itu. Tu maka kita kena ambil adil juga. Ni Allah tak kena dengan muka kita. Aku tak nak pilih dia ni. Tapi dalam kampung tu banyak yang pilih ke dia. Aku tak usah pilih ke dia ni. Dia tu ketua pok tu ya, bukan ketua aku. Jadi kot tu pula kita. Jadi tak adil kita. Tak adil. Maka bila orang tu diangkatkan sebagai pemimpin, kita kena taat dia dah. Kita kena taat ke dia dah. Selama mana dia tu tak melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu tak taat tu orang panggil zalim, tak adil rakyat tu. Ni mula nak becat masjid kawan tak nak pilih kali tu. Tak adil tu. Maka yang ketiga, adlul insani ma'a amsalihi. Jadi wa adlul insani ma'a amsalihi. Beradillah oleh manusia. Manusia tu beradil. Adlu tu ma'a amsalihi, takluk pada adlu. Beradil serta segala orang yang serupa bagi al-insan. Amsal ni jamak daripada mathilun. Mathilun orang yang serupa, orang yang sedarajat, sepangkat. Tu muqarrin dia, orang yang sepangkat dia. Hak sakning orang atas ke orang bawah. Hak yang kedua orang bawah ke orang atas. Hak ni tak sama sepangkat. Kena ada juga sama mari sang kawan group pun. Amsal ni maknanya segala orang yang serupa. Kawan orang panggil kawan sebaya dia, kawan sebanding dia, darajat sama dengan dia. Tu dia adul insan ma'a amsalihi, amsali insan. Sama kawan lagu pun kena adil weh. Kena adil juga weh. Lagu mana cara adil? Wazalika adluhu ma'ahum. Senang lagu tu pula dah. Wazalika adluhu ma'ahum. Dan bermula di Makkah itu beradillah oleh insan serta kawan-kawan dia tu. Lagu mana? Hasilun, hasillah ia bitarkit takabburi alaihim. Hasil dengan sebab meninggal oleh insan itu, meninggal akan takabbur, bersombong diri. Tinggal sombong diri, jangan bersombong diri. Takabbur alaihim, tinit atas mereka itu amsalihi itu. Jangan takabur pada saya. Waktu tengok lalu dengan kawan gua tengok lalu. Ada hawa dia kaya sikit, ada kereta baru. Wak jijak derah depan muka depan rumah saya. Tu. Tu dia. Tak leh. Tu dia. Takabur ni kita ngaji dia banyak bahasa bentuk dia. Jangan tinggal semua. Saya yang ngaji banyak sikit bahasa takabur lalu. Takabur pada sangka wegu lalu. Tak boleh. Sains tu suku hukum dia. Saya di sains itu. Tu cuma tempat mana yang jadi maksiat kita tak boleh turut tu je. Saya di sains itu. Takabur mu ni sekat duk ponok ni tak masuk wong dah weh. Nak masuk wong lah mana merebu. Misalnya. Dulu rebuh kali ni sekarang ngaji ponok kabur ada kot tu. Bukan sombong hak tu. Sombong wala ni weh. Sekarang dia betul baba ni enggak sombong dah weh. Jadi kot tu pula dah.
Kena tengok keadaan. Tengok keadaan. Lebih lagi orang yang pernah lekat dadah ke apa semua, kena jauh lagi dengan sahabat itu. Kerana dadah ni ya payah. Walaupun berti-berti pun hati dia tu duk mudah seru. Kalau orang baru nak berti tu dah duduk di rumah tu, walaupun saya duk jauh, supa dengan suara dia duk panggil. Ni. Sahabat tu dadah ni, lek dai tele mai long orang panggil. Lek dai tele mai long. Berti boleh tapi lupa tak boleh. Tak boleh lupa. Payah nak pakai lupa. Sebab tu kalau orang tu terlekat dadah 5 tahun, dia kena duduk ponok 10 tahun untuk habis perasaan lekat. Dia kena burn. Kalau dia duduk ponok 5 tahun tak ada lagi. Perasaan dia nak lagi. Dia klik tu boleh ada okat lagi. Kena duduk 10. Berarti kalau lekat dadah mari 10 kena duduk apa? Siap dah. 20 tahun duduk jauh pelai. Buat rumah ponok lalu dah. Buat rumah dalal lalu. Sebab dia payah sikit. Tengok tu orang hak duk bambat siap dah. Tubik mari jadi pula. Lekat pula. Dia mudah weh. Kita alhamdulillah lah hak tak terkena tu. Hak terkena tu kena jaga diri masing-masing. Klik mak selalu dah. Klik mak selalu dah. Wah tu. Aduh ni payah weh. So yang kedua seru dalam hati. Orang panggil jenis tu jenis atas ya, lek patak duk keruh lagi. Patak duk keruh lagi, nanti dia mengkosak ya. Kosak sikit. Ding dah. Ding tak tahu gawe dah tepung pun kau tu. Tu. Jabak lah ni, mudah-mudah benar lah ni ke. Berapa kok stay lah ni apa sang? Dah duk beli apa? Pokok stay lah ni. Murah sangat. Masa taksing itu 100 kok stay. 200, 300. Ayah kan dia kutip bunuh sungguh. Masa tu taksing ya bunuh sungguh. Orang jual apa ya bunuh tak salah lah maknanya. Kalau dah ada pun pakai boleh pang lalu dah. Kena nusuk sungguh. 1 kok stay. 300 stay. Stay kapung. Kadang-kadang tengah kapung tu payah. Tu kena ambil orang luar mari hidup itu masuk teka-teka 300 kok stay lah ni berapa kok 30 kok mudah benar Allah jangan weh hak tu jangan duk pegang takabur hak tu bukan takabur hak tu apa tak say mung ni takabur lah ni jangan bukan takabur mana perasaan kita lebih pada orang tu tinggal takabur serta mereka. Wa kaffil adza anhum atap kepada tarki itu. Dan hasil dengan kafun ni menahan. Asal kafun ni tapak tangan. Apa orang kita ni bila nak tolak gapo tu ya tahan gitu. Maka dinamakan menahan. Tu. Ni kafun ni orang panggil asal kafun ni menahan. Maka dinamakan benda ni kafun kerana tempat ni hadut tahan ya. Bila tolak gapo ya tahan, maka panggil kafun juga ni. Kafun dengan mana tapak tangan. Maka kafun dia asal makna dia tu menahan. Makna asal dia menahan. Menahankanlah oleh insan al-aza, menahan menyekat akan al-aza, perkara yang menyakiti. Kita menahankan akan benda yang menyakiti itu. Kafi anhum, menahan daripada mereka itu amsali. Apa saja yang datang menyakitikan kawan kita tolong sekat, tolong tahan. Tu dikatakan kita adil. Ni kita lepas ke diri sudah ikut dia, ya. Tu. Bila selamat ke aku ya. Dia ikut dia. Dia cara mix sendiri. Hak tu tak adil nama dia. Kena tolong menyekatkan azza anhum. Habis itu dah. Qala Allah Ta'ala telah berfirman oleh Allah Ta'ala, ini dalil pada semua adil tu. Dalil kepada adil. Semua bagai, semua bentuk. Sama ada adil insan li nafsi, ma'a nafsi atau ma'a ghairi. Dalil dia ada di sini. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani. Tu ayat Quran. Moleknya kita baca dalam khutbah tu tak kena duk berhukum lah. Tak kena berhukum.
Kerana itu ayat Quran tak ada kum li. Malaikat kita kosak kata itu bukan ayat Quran. Tak apa. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kum duk ada mana ya? Bukan ayat Quran tu. Kalau boh kum bukan ayat Quran dah. Kalau kita kata nak baca ayat juga, jangan boh kum. Molek yang tak kena boh kum. Situ. Innallaha ya'muru bin adli wal ihsan ibadallah. Hari itu kan lepas pada doa siap tu ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Tu baca hak tu. Ni nampak rupa supaya baca ayat Quran tapi bukum di hujung ni. Salah. Salah betul kira ayat tu. Tu. Tak kena bukum. Ni golek. Jadi tu khotik jadi telajak. Telajak lidah tu. Yang ada nak bukum. Pada ayat tak ada salah apa, tapi yang kosak ayat Quran ya. Kerana ayat Quran tak ada kum. Tak ada kum situ. Tu. Innallaha ya'muru, sesungguhnya Allah Ta'ala itu ya'muru qabaina, menyuruh ia Allah. Allah suruh siapa dia? Maf'ul bagi ya'muru, maf'ul bagi amara tu mahzuf tu situ. Allah Ta'ala tak sebut maf'ul. Tu hazah maf'ul kerana mengumum dah tu. Bukan siapa dia khusus yang tertentu dah. Bukan golongan yang tertentu ni. Ya'muru ai ibadahu. Ya'muru ibadahu ni masuk dalam babul hazfi dalam ilmu ani. Tujuan hazahnya kerana ada faedah dia. Sini hazah maf'ul. Kerana li takmim nak mengumumkan serata-ratanya hamba Allah Ta'ala. Tak tertentu kepada pihak mana dah. Sungguhnya Allah Ta'ala itu menyuruh ia Allah ibadahu akan segala hamba dia. Allah suruh segala hamba dia tu suruh dengan apa? Makmur bihnya ya'muru bin adli. Menyuruh dengan adil, dengan bersikap adil, dengan menengahi pekerjaan. Allah Ta'ala suruh hamba-hamba dia tu dengan beradil. Sama ada beradil dengan diri dia atau beradil dengan orang lain daripada diri dia. Tu Tuhan suruh buat adil. Adil ni masuk dari benda yang Tuhan suruh. Wal ihsani, atau kepada al-adli. Dan Allah Ta'ala suruh pula akan hamba dia dengan ihsan. Dengan melaku ihsan. Apa mana ihsan? Nanti syarat akan royak. Musannaf akan royak. Tu tengok. Ihsan asal makna ihsan membuat baik lah. Membuat baik. Asalnya ahsana yusinu ihsanan tu. Makna membuat baik. Tu. Tapi bukan murad lagi dengan ihsan di situ. Dengan makna semata-mata membuat baik tu. Kerana kalau muradnya membuat baik, al-adli pun ihsan juga. Adil tu pun masuk dalam buat baik. Tak gitu ke? Maka sini ada makna dia yang musannaf akan royak. Maka dia kata dia musannaf rahimahullah, dia kata amman adlu faqad arabtahu. Dia kata adapun bermula adil itu. Jadi amma makna an adli. Adapun bermula makna bagi adil tu, apa makna adil dalam ayat tu? Innallaha ya'muru bil adli. Apa makna adil? Musannaf kata adapun bermula makna bagi adil itu faqad, maka sungguhnya araftahu, telah mengenal la oleh engkau, telah ketahui la oleh engkau hu akan dia akan maknan adli itu, akan adli dengan mana maknan adli itu. Adapun makna keadilan, maka engkau sudah tahu dah. Tahu tak lagi? Tak tahu lagi kan, ngaji baru lepas saning je. Araftahu ai fil bayani sabiqi, pada kenyataan yang telah lepas mari ya dah. Ni ya baru baca makna takrif bagi adli at-tawassutu fil umur wasairu fiha ala wafqil syariati. Tu takrif dia. Makna adli yang Tuhan suruh. Makna tu. Adapun bermula makna bagi adil, maka sungguhnya engkau sudah tahu kan dia pada keterangan yang lepas. Wa ammal ihsanu, ni musannaf nak hak ni. Nak tafsir hak ihsan ni. Takut kita tak cerak. Wa ammal ihsanu wa amma makna al-ihsani, saya kata kita. Adapun bermula makna bagi ihsan pula,
Yang Allah Ta'ala sebut ayat Quran tu, apa makna ihsan? Adapun bermula makna bagi ihsan, fahuwa, fa jawab amma tu lah dah. Maka iaitu al-ihsan, dengan makna al-ihsan tadi. Adapun bermula makna bagi ihsan, maka ialah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Tu makna dia. Tu huwa tu mubtada tu. An ta'budallah, tu khabar dia. Ta'wil masdar an ta'budallah tu khabar. Pakama ya digapo kama. Kama ya digapo baik kama. Mana kama nak kama? Enak? Enak? Baca Quran tabah. Oh, kama gitabah. Kama dia apa? Kama dia orang tabah. Kama di sini tak boleh masuk jadi hal lah pada huwa. Tak boleh masuk jadi hal. Maka iaitu al-ihsan tu, hal keadaan ia tu kainan kama kal makna alladhi sabata fil hadisi. Maka iaitu al-ihsan seperti makna yang telah sabit dalam hadis. Apakah ia? An ta'budallah kama ay kal makna alladhi sabata fil hadis. Al hadis alladhi rawahu Muslim. Hak tu maklum hadis dalam hadis Jibril nama dia. Jibril mari tanya Rasulullah tu. Jibril mari rupa lelaki ke dah? Mari rupa lelaki. Mari tanya soal tu, soal ni Nabi jawab. Akhirnya dia tanya mal ihsan. Apa kau ihsan hai Muhammad? Nabi jawab al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Tu hakikat takrif bagi ihsan. Duduk situ. Maka kata dia al ihsannya ialah an ta'budallaha, ialah bahawa sembah oleh engkau. Jadi bahawa beribadat oleh engkau. Bermakna ibadat tak apalah. An ta'budallah, bahawa beribadat oleh engkau. Allah akan Allah Ta'ala. Engkau beribadat akan Allah Ta'ala tu. Han keadaan engkau tu. Han pada mustatir dari ta'budah. Dari ta'budah tu ada dalam mustatir tadi angta tu. Dalam mustatir wajib tu. Nah, maka mustatir dari angta tu. Han pada mustatir tu. Bahawa beribadat oleh engkau akan Allah dalam keadaan engkau tu ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau itu, seakan-akan engkau itu, seolah-olah engkau itu tarahu, sedang nampak oleh engkau, hu akan dia akan Allah. Supaya mung sedang nampak Tuhan. Mung buat ibadat supaya mung duk tengok Tuhan. Nabi kata, oh, supaya seakan-akan seolah-olah bukan tengok sungguh, seolah-olah engkau nampak dia. Apa makna angtak budaka annaka tara? Ni isyarat. Ni ulama tasawuf mari biar pula ni. Hadis ni isyarat kepada dua maqam. Maqam hati. Satunya juzuk mula-mula angtak budallah ka annaka tarahu, isyarat kepada maqam musyahadah. Wa illam takun tara fa innahu yara, itu isyarat kepada maqam muraqabah. Dua tu berbeza keadaan. Tengok musannaf kita ambil marisa ya. Ang ta'budallah ka'annaka tarah, bahawa beribadat oleh engkau akan Allah Ta'ala seolah-olah engkau sedang nampak akan dia. Apa makna ang ta'budallah? Buat gitu. Ang tastahdira maqamallahi fi qalbika. Kena tulis tak? Ramah kata mak tulis. Ramah kata baik tulis. Dia tulis kita boleh turut Ramah dah. Boleh turut tak? Tu. Bukan Ramah pun yang kata baik tulis. Bukan Ramah sangat. Bukan Ramah pun. Ghairu Abdurrahman pun. Masuk umum tu. Tu pun. Baik tulis. Tulis lagu mana sini? Taswir lagu mana? Angtak budallah. Nak win nampak maqam musyahadah. Ni payah ni duk kecek saja ya kita. Kalau hok mari sekali-sekala tu, hok tu tak iktibar. Kena berkekalan sifat dalam hati.
Hak ni auliya betul dah, wali-waliullah. Bi an tastahdira maqam Allah fi qalbika. Taswir sikit istihdad tu. Bihaisu yasilu dengan sekira-kira yasilu ila rutbati syuhudi. Wak kerja wisupa nampak tokai duduk depan. Wi nampak kata wisupa dengan duduk nampak tokai duduk depan dia. Kalau buat kerja aku tu, buat kerja sungguh orang tu. Tak ada satu hati, satu minit pun tak ada hati terlitah pergi kot lain. Kalau semayang pun duk ingat tu saya. Pasal tahu ke depan. Ni kita khabar bahang hidup kat Amerika juga. Bihai suyasilu ila rutbati syuhudi. Syuhud mana? Alladhi yusawi ar-ru'yata. Ni ru'yah ni hak nak tarahu ni. Bahawa engkau beribadat akan Allah Ta'ala seolah-olah engkau sedang nampak akan dia. Lagu mana? Wazalika ibadatuka tu. Zalika ibadatuka al-mazkurah tu. Buat lagu mana? Tu. Bi an tastahdira, dengan bahawa istihdadlah oleh engkau. Apa istihdad? Nampak dan ingat oleh engkau. Hati engkau tu sentiasa ingat dan nampak maqam Allah, akan maqam Allah Ta'ala, kebesaran Allah, ketinggian Allah, kebesaran Allah. Hati engkau sentiasa ingat kebesaran Allah. Tastahdid fi qalbika, di dalam hati engkau. Engkau ingat dalam hati engkau tu. Dalam hatimu tu sentiasa renung dan ingat kepada maqam kebesaran Allah Ta'ala. Duk tengok, sentiasa ingat kebesaran Allah. Lagu mana taswir ni apa? Istihdad. Wazalika al-istihdaru musawwarun. Istihdad begitu tu ditaswirkan bihaisu, dengan sekira-kira yasilu, sampai ia istihdad, ia al-istihdaru tu, sampailah ia ingat hati tadi tu, sampai ila rutbati syuhud, sampai kepada peringkat menyaksi oleh hati. Hati dapat menyaksi. Hati sentiasa ingat dan menyaksi. Syuhud. Jadi sekali dengan rasa. Syuhud ni allazi yusawi, yang bersama ia syuhud ar-ru'yah, tak akan ru'yah. Supaya nampak dah. Musyahadah tu. Supaya dia nampak dah. Supaya tokel dia. Ni supaya kita kata ada kelong wong conpit. Misalnya, kita tahu wong conpit duk ada. Hak tu dah, hak tu maqam muraqabah. Tokel mari kita duk buat kerja je, mari tengok. Jangan mari tengok kita. Kita nampak dia di depan ni. Dia duk tengok kita tu. Kita nampak dia. Kita buat kerja supaya kita nampak dia tu. Kita buat kerja lagu mana? So situ. Hak tu maqam musyahadah.
Ya tinggi lagi. Ataupun Nabi kata wa illam takun tarahu, dan jika tidak nampak oleh engkau akan dia, maknanya jika engkau tidak sampai kepada maqam musyahadah pun, fa innahu yaraka. Widak tahap muraqabah tak apa. Lagu mana? Ingat kata you duk tengok mu. Ingat kata you duk tengok mu. Supaya wong compit duk ada. Walaupun tuai duk jauh pun, yang wong compit duk ada tu buat kerja sungguh juga. Sungguh juga. Tapi bila banding dengan masalah tuai duk tengok depan saat ni tu, dia sungguh hak depan dia lagi. Nampak tak? Tu dia. Hak tu ihsan yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril alaihissalam tu. Tu hadis Jibril tu, maklum tu. Hadis banyak tu. Kenapa apa hadis tu? Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu thawadi sya'ri la yura alaihi asarus safad wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi fa qala ya Muhammadu akhbirni anil Islam fa qala an ta'budallaha ka'annaka al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni anil iman qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah qala sadaqta qala fa akhbirni anil ihsan qala al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Tapi masalah ihsan Jibril tak kata sadaqta dah. Ulama kaji pula. Pasal benda ni benda hak dalam hati. Tak nampak. Benda ni benda yang khusus. Tu. Lepas tu akhirnya tanya fa akhbirni anis saah wa ya kiamat bila? Nabi kata man mas'ulu anha bi'a'lama anis sa'il. Orang yang kena tanya bukan lebih tahu pada orang yang menanya. Semua mengaku serupa ya bab ni. Bab kiamat ni. Tak ada lebih tahu. Tak apa. Fa akhbirni an amaratiha wa ya alamat jadi. Nabi kata ang talidal amatu rabbataha wa ang apa dia? Ang talidal amatu rabbataha. Apa tu? Apa dia? Allah tak mahir. Tu dia lupa. Hadis Jibril tu kena apa tu? Tu alamat kiamat Nabi sebut. Salah satunya Nabi kata anak jadi raja, anak jadi tok pengelu, ibu jadi hamba. Tu. Nyata di akhir zaman anak jadi tok raja dalam ni, ibu jadi hamba lah. Tu je tu. Habis itu tu hadis orang panggil al-ihsan, angka buat ibadat semacam itu. Wa hadza, dan bermula ini hadza al-ihsanu bi hadzal makna ni, bermula ini ihsan dengan ini makna. Wa hadza al-ihsanu, ini ihsan ni, ihsan yang dengan ini makna ni lah. Ihsan dengan pakai makna ang ta'budallaha ka'annaka tarah ni lah. Hadza al-ihsanu bi hadzal makna ni. Inilah ihsan dengan makna yang tersebut ni lah kamalul iman, kamalul imani, dalilun ala kamalil imani. Ialah dalil di atas kesempurnaan iman. Orang yang ada ihsan dengan makna ni, itu dalil atas kesempurnaan iman, di atas iman yang sempurna. Itu dia dalilnya. Kalau kita tak takdir dalil pun tak apa. Kamalun dengan mana mukammilun lil iman pun boleh. Tapi pakai takdir dalilun lah molek. Wa hadza kamalul iman. Jadi wa hadza dalilun ala kamalil iman. Ini dalil bukti yang menunjuk di atas kesempurnaan iman seseorang hamba. Bila seorang tu ada ihsan dengan makna ni. Wa nihayatul iz'ani, atau kepada kamalul iman. Dan ini ihsan ni ialah kesudahan bagi iz'an, kesudahan bagi tunduk hati kepada Allah. Kita duk tunduk hati ke Tuhan, kita tunduk ke Tuhan, tunduk ke Tuhan, patuh kepada perintah Tuhan. Tak suk lagi kalau tak sampai ke ihsan. Bila tak pakai ihsan, suk dah tu. Suk situ dah, hujung dia dah. Hujung bagi iz'an dah.
wa nihayatul izan, dan hujung dan kesudahan bagi izan, menunduk diri kepada Allah Ta'ala. Habis itu, habis kita dok mengaku tunduk ke Tuhan tu, tak sampai suk lagi. Suk jadi ihsan. Kalau tak sampai ke maqam ihsan ni, tak suk lagi orang. Tu Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Allahumma rzuqna al-ihsan. Tu dia. Qala muallifuhu hafizahullahu, telah berkata oleh pengarang, muallif berkata oleh pengarang baginya, bagi hadzal kitab, muallif bagi ini kitab, iaitu Syekh nama apa? Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi hafizahullahu taala, setengah pada ulama Al-Azhar Asy-Syarif. Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi hafizahullah minta pelihara akan dia, akan muallifahu, oleh Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala jagakan dia. Ni. Tu dia. Oleh bila kecek hafizahullah ni, tuan tak mati lagi pada masa tu. Tapi kalau mati dah tu kecek rahimahullah atau qaddasallahu sirrah kalau nisbah kepada aulia-aulia. Tapi kalau kecek hafizahullah ni nisbah kepada orang yang hidup lagi. Tu. Tapi tak apalah, musanya mati dah pun lama dah kita ni, beratus tahun dah. Tapi dalam hatu pun seolah terhikayat pada masa tu lah dah. Qala muallifu hafizahullah, telah berkatalah oleh pengarang bagi ini kitab, minta pelihara akan dia oleh Allah. Jumlah khabariyah lafzat, du'aiyah maknan. Jadi Allahumma hafazhu, salah kata itu. Ya Allah, peliharakanlah dia daripada segala min kulli su'in wa makruh. Habis. Ya kata kan ni perkataan pengarang ni. Ni kata tua kita. Kesudahan dia kata nah. Qad tamma tabyidu hadzal kitabi. Sungguhnya telah sempurna, qad tamma, telah sempurna oleh tabyid, oleh memutihkan, oleh memputihkan hadzal kitab, akan ini kitab. Ya istilah orang mengarang ya dua, tabyid dan taswid. Orang mengarang kitab masa dulu ni ya ada dua marhalah, dua pangkat. Ada taswid. Apa makna taswid? Menghitamkan. Dan ada pangkat tabyid, memputihkan. Dua kelakuan. Orang kita mula-mula mengarang ni, dia mengarang lagu ni orang dulu. Bila dia mengarang ni, dia mengarang dulu, dia corang-corang. Seolah kata kertas mula-mula dia tu, dia tulis. Bila salah dia gabu. Sini tepah dia tak sih, dia klik. Lepas tu dia hurai lagi. Ibarat tak ada comel mana ni, dia klik. Ya ulang pula. Jadi kita hak mula-mula tu hitam penuh dengan dawak. Cemaslah kita kata. Kerana dia tak ada fikir lagi. Mula-mula mengarang. Maka kertas mula-mula tak bagi taswid. Menghitamkan kitab teka tu, kalau nak beki gapo pun tak tobak lagi ke dia muka dalam kertas lagi. Dalam kertas tak ada cetak lagi tu. Tu so. Bila mengarang sudah, kitab mula-mula tu pun hitam dengan dawak. Lepas tu sebelum pada hatta kepada tempat cetak tu, dia kena tasheh, buat dicuci sekali lagi. Maka ambil hak mula-mula tu, mari nakal ke dalam kitab hak dua pula. Dalam kertas yang kedua. Hak dua ni putih sikit lah. Hak beki siap dah. Hak tak say hak ni. Hak ni nak tak say. Jadi yang kedua tu putih sikit lah kitab. Orang panggil tabyid. Ni sebelum hantar kepada tempat taubat, putih dah. Maka tabyid tu makna gapo? Ingat molek tu kalau musannif kata tamma taswiduhu, satu marhalah. Kalau tamma tabyiduhu, reti satu pangkat. Maka sini kata tamma tabyiduhu, kenapa makna apa tabyid ni? Asal makna memputih. Jadi sempurna oleh apa nak kata ni? Tabyid jadi mengulang salin tulisan. Tu tabyid. Mengulang salin tulisan selepas daripada ditashehkan dia. Mengulang salin tulisan. Apa mengulang? Ulang ni maknanya
semula, cut lock mai. Tu cut lock mai. Cut lock นื้อหาmai. Tu orang panggil mengulang salin tulisan. Selepas daripada ditasihkan dia akan tulisan tu, langcak tuat than เรียบร้อยแล้ว tu orang panggil tabyid. Orang hok ngarang masa dulu lagu tu. Orang lah ni dia pim dalam kom dah. Maka kalau beg dia pakai lock lalu dah. Maka dia print tu beg tu hok putih siap dah, tak ada taswid dah. Maka dia lock siap dah. Dia pim. Salah dia lock trip. Tapi baru pula. Salah dia lock. Maka print tu beg tu hok putih dah. Masa dulu dia tak ada taswid dalam kitab hok syadah tu ada taswid dia sebut dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina kitab Kifayatul Muhtad dia tu Syarat Isra Mi'raj tu. Syadah kata sempurna oleh taswid kitab ini, taswid dengan arti tu. Tu maknanya teka tu duk kabung lagi. Tak duk kabung lagi. Tu. Nampak tu dah. Jadi Ghalib makan masa pula lepas pada taswid nak boleh tabyid tu, celah tu ada pakai masa pula kadang-kadang. Sebulan. Kadang-kadang 2-3 minggu. Tu nak boleh tabyid sudah tu. Tu dah. Tu maksud dia. Kemudian dia kata qad tamma tabyidu hadzal kitabi, sungguhnya telah sempurna oleh memputih akan ini kitab yang bernama Taisirin Khallaq ni bila katamma asra yaumil jumu'ati al-mubaraki. Asra tu zarah zaman, takluk kepada tammah. Sempurna tu pada waktu asar. Jadi fi asri, salah kata itulah. Masuk dalam zarah. Jadi sempurnalah pada waktu asar. Waktu asar. Asar hari mana? Yaumi, waktu asar bagi hari. Hari mana? Al-Jumu'ati, ialah Jumaat. Idafah asra kepada yaumi, idafah bimana lam. Idafah yaumi kepada al-Jumu'ah, idafah musamma kepada ismi dia. Nama dia dah. Hari itu nama Jumaat dah. Jadi sempurnalah pada waktu asar bagi hari Jumaat. Hari Maat sudah waktu asar. Boleh dia sengaja sebab tulis dekat sudahlah. Pakai pesudah Maat keras sikit. Buat sikit sudah hari ni. Ada dia. Dia ambil tafaul dengan hari nak dia diberkat supaya Maat dia. Hari Jumaat al-mubaraki, sifat kepada yaumi. Hari yang diberkat dia akan yaumil Jumu'ah. Hari Jumaat yang diberkati akan dia. Jumaat yang diberkati. Kadang-kadang setengah orang dia saja nak pergi sudah bulan Ramadan. Kadang-kadang sengaja nak pergi sudah pada tempat 27 7 likur 27 Ramadan. Tu macam-macam lah. Tu dia. Duk di kira masing-masing lah musannaf tu. Pada hari Jumaat, hari yang diberkatikan dia. Hari as-sadisi wal ishrina, sifat kepada yaumi tu. Hari Jumaat yang keberapa hari bulan dia? As-sadisi, yang 6 wal ishrin dan 20. Yang 6 dan 20. Jadi 26. Hari yang ke-26 วันที่26. Hari yang ke-26 tu bulan mana? Han keadaan as-sadisi wal ishrin min syahri Jumadal Ula. Baca Jumada weh. Ni kita cakap ikut saya Jumada nama bulan tu. Yang betul dan betul pada lurah sungguh Jumada. Isim alam nama bagi bulan dah. Kena ke nama bagi bulan dah. Jumada, ada dua Jumada. Jumadayan. Ada dua Jumada hok mula-mula, Jumada yang kedua. Maka dia kata han keadaan yang ke-26 tu daripada bulan min syahri, daripada bulan iaitu Jumada. Bulan Jumada. Jumada hok mana? Al-ula, Jumada yang pertama. Tu Jumada yang pertama. Lepas tu soal lagi Jumada hok kita lawan ni masuk rajab lagi kita ni. Tak lagi dah. Hujung-hujung. Kita ni Jumada al-akhirah. Hok betul je kata lagu tu. Kita kata Jumada saniyah. Sani. Ikut sih. Jumada awal, Jumada sani.
Jamadil awal, Jamadil akhir. Jadi ikut tu pula dah. Jamadi. Macam-macam. Jumada al-ula, Jumada al-akhirah. Jumada tu mu'annah. Al-ula wal-akhirah. Yang pertama dan yang akhir. Yang dua tu je. Tu dia. Tu Rabiul awal, Rabi'u al-awal, Rabi'u al-akhir. Tu tak apa. Robek tu kena nama bulan dah. Lepas tu awal tu sifat dia. Robek yang pertama, robek yang kedua, yang akhir. Tu dia. Habis itu daripada bulan Jumada al-ula. Kita kecek bahasa orang tu Jamadil ula, Jamadil akhir, Jamadil awal. Tu. Belum lah. Ni bulan sekarang ni Jamadil akhir kita kata. Tu. Sanata tis'in wa thalathina wa thalathimiatin wa alfin. Tu. Han keadaan bulan syahri Jumadal ula tu. Sanata. Tu. Kainan fi sanati. Juga tu. Adalah ia bulan Jumadal ula tu. Sanata pada tahun tis'in 9 wa thalathina 30. Jadi 39. Wa thalathimiatin dan 300. Jadi 339. Wa alfin dan 1000. Jadi 1339. Arab kecek lagu tu weh. Boleh kita kena duk kira turut dia. Arab kecek hok sikit mari dulu weh. Hok sikit yang mari dulu. Tis'in 9. Wa salasin ya kau naik sampai ke 1000. Ya camnuan lek hok sikit dulu. Kita ni tes 1000 dulu, 1300. Sejuta, 300. Tu kita mari hok banyak dulu. Arab yang kecil sikit dulu. Teruk dia 9 dan 30 dan 300 dan 1000. Jadi 1339 tahun tu. Tahun lah ni apa dah? Lah ni tahun apa? 1000 apa? 1443 tahun ni. Tahun ni 1443. Kita sudah tabyid 1339. 104 tahun lah. Kitab ni 104 tahun. Kitab Baqarah pada mengarang mata Baqarah tahun 1335. Belum pada kitab ni. Kalau gitu dalam korong pada tu dalam masa semasa tu. Musnad kita pun semasa pada Mekah. Tapi ya ulama oleh Mesir ya Azhar. Ya semasa tu. Baqarah pun satu lebih dah tu. Baqaratul Amani pada mula mengarang 1335. Tu. Mula sudah mata Baqarah, syarah lepas pada tu pula. Syarah tu di Mekah. Dia mengarang di Kedah. Mata tu buat syarah di Mekah. Tu syarah dia tu. Tu jadi korun tu lah masa tu 100 ni banyak dah. Tu kita mati dah. Musanah ni. Tu. Han keadaan sanata tis'in tu. Han keadaan tahun 1339 tu. Kainatan adalah ia min hijrati sayyidina Muhammadin. Mulai dari mililit tidak. Mubtada'atan. Han keadaan tahun yang 1339 tu dimulai akan dia daripada hijrah Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Nabi kita sallallahu mula daripada hijrah Nabi, mula dari hijrah mari sampai ke tahun musnad sempurna kita ni 1339. Kira tahun hijrah lah maknanya. Mula daripada hijrah berpindah oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah. Mula situ. Bila mula situ mari tu jadi bulan 1339 lah. Masa sudah. Tu sampai kepada kita lah ni jadi 4 tahun dah. Tu umur dia, umur kita ni. Daripada hijrah
dari bagi Sayyidina penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi. Minta Allah selawat ke atasnya, atas Sayyidina Muhammad wa ala alihi atau pada alaihi. Dan minta Allah Ta'ala salawat juga ke atas keluarganya, keluarga bagi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabihi atau kepada alihi. Dan minta salawat juga di atas segala keluarganya, keluarga bagi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallama atau pada sallah. Dan minta mensalamkan oleh Allah Ta'ala ai alaihi wa alaihim. Inilah. Kira gitu. Wasallama ai alaihi wa alaihim. Gitu. Habis itu tak ada apalah, habis kitab. Lepas tu musannaf kita dia berhabis dengan mata syair hak dia. Ya habis dengan syair hak dia. Ya talibal akhlaqi haka muallafan buniyat maqasiduhu ala tahriri wa'lam bi anna al mar'a laysa bimudrikin min amrihi syai'an bila taisiri. Dia kata. Tu dia. Mang kena mang. Geliat dah mang dah. Alah kau. Siap. Kena sakit kepala ni. Pening dah. Tu dia. Belak pening. Ya talibal akhlaqi. Wahai yang menuntut, wahai orang yang menuntut akan akhlak. Hei yang menuntut akan akhlak. Hei orang yang cari akhlak. Tak ada akhlak lagi dah sebab ke cari. Ada cuma tak sempurna. Hak carinya bukan cari akhlak, pasal akhlak ada juga sikit-sikit. Hak dah carinya kesempurnaan akhlak. Ya talibal akhlaqi, talibak kamalil akhlaqi. Hei yang menuntut akan kesempurnaan akhlak. Nak cari kesempurnaan akhlak, hak Nabi kata innama buistu liutammima makariman akhlak tu. Tu Nabi kata aku dibangkit untuk sempurna untuk mensempurnakan akhlak yang mulia. Pahal kata belum pada Nabi angkit tu akhlak ada dah. Manusia kita ni ada akhlak bukan tak ada langsung, tapi Nabi datang untuk sempurna akhlak yang mulia tu. Hikmat datang Nabi. Maka sini pun kita nak cari kesempurnaan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya talibal akhlak, wahai yang menuntut akan kesempurnaan akhlak. Haka muallafan. Hendak ambil ulemu. Ha tu isim. Haka tu dua kalimah tu. Ha tu isim fi'il amar. Ha sendiri tu isim fi'il amar bermakna khudh. Hendak pegang ulemu, hendak ambil ulemu. Adapun ka tu haraf khitab. Ka tu haraf khitab. Ha tu isim fi'il amar. Ha. Oh, sumpah juga kita dah. Ha. Boleh dia dah. Mek. Ha. Mak. Ha. Jadi suruh mek. Oh, semakar juga weh. Arab kata ha. Haka. Kalau tina haki. Apa mana? Hendak ambil olehmu. Mek lah dia kata. Tolong ambil. Hei yang mencari akhlak, tolong ambil olehmu. Muallafan akan sebuah karangan. Muallafan. Ambil olehmu akan satu karangan. Carilah satu karangan. Muallafan ay muallafan fihi. Satu karangan padanya pada ilmu akhlak tu. Muallafan fi ilmin akhlak. Kita ada itulah. Hei wahai orang yang mencari kesempurnaan akhlak, ambillah kamu akan sebuah kitab yang bicara ilmu akhlak tu. Mencarilah kitab mana-mana so. Pergi molek nak bicara betul akhlakmu tu. Ambil olehmu akan satu karangan yang bicara tentang ilmu akhlak. Satu karangan mana? Buniyat maqasiduhu. Sifat pada muallafan. Jumlah tu sifat. Satu karangan yang dibentuk, yang diletak dan dibuat akan segala maksudnya, maksud bagi muallaf tadi tu. Hendak pegang olehmu dan ambil olehmu akan sebuah kitab, sebuah karangan yang dibentukkan kan maksud-maksudnya, dibentuk akan maksud-maksud kitab tu. Buniyat alat tahriri, dibentuk di atas tahrid. Apa tahrid? Ai tahsini maknahu.
Tahriri ay tahsini al-makna. Apa dah? Di atas mengelokkan makna. Cari kitab yang dibentukkan di atas kecantikan makna maksud dia. Lebih lagi tulis susunnya pun comel. Salah satunya kitab ni lah kita kata. Isi pun molek, susunnya dia pun comel, satu tahrid. Tahrid tu maknanya tahsinin khatti wal makna lah kita kata. Tahsini al-khatti. Jadi mencantikkan akan tulisan wal makna dan cantikkan akan maksud. Mencari kitab pada situ. Kitab yang dibentukkan maksud dia di atas kecantikan tulisan dan makna tu. Mencari kitab pada situ untuk buat mengaji. Banyaklah kitab bentuk tu. Hak akhlak ni banyak. Tu salah satunya kitab yang kamu sedang belajar ni. Mungkin kena pergi mana-mana sebuah kitab untuk bicara ilmu akhlak kamu. Wa'lam, hendak ketahui ulimu ya talibal akhlak. Hei penuntut akhlak, mengambil tahulah. Hendak ketahui ulimu bi annal mar'ah, akan bahawa boleh ta'diyah ya. Muta'addi dengan bawa alima, kadang-kadang alimahu alima bih. Hendak ketahui ulimu akan bahawa al-mar'ah tu, bahawasanya seorang itu, ingat, seorang manusia kita tu laisa bimudrikin khaba'na. Tidaklah ia al-mar'u itu bimudrikin, ai mudrikan, ba tu ba zaidah. Duk betul khabar bagi laisa. Laisal mar'u bimudrikin ai mudrikan gitu ya. Hendak ketahui olehmu akan bahawa seorang manusia itu tidaklah ia mudrikan, dapat dan faham ia. Mudrikan tu yakni mendapat ia dan faham ia. Ingat, seorang manusia ia tak akan dapat dan faham. Ia tak akan gerti syai'an, suatu pun. Syai'an tu maf'ul bagi mudrikin, maf'ul bagi isim fa'il. Tu. Hendak ketahui olehmu akan bahawa seorang manusia itu tidak akan dapat faham suatu pun. Han kadai syai' tu min amrihi, daripada pekerjaannya, pekerjaan bagi al-mar'i. Min tu takluk mahzub, han muqaddam kepada syai'an. Kalau jatuh lepas pada syai'an jadi sifat. Tapi an-na'at tu idza quddima u'riba halan, kekek dah dia. Na'at itu apabila ditakdimkan daripada mausul dia, daripada man'ud dia, maka di i'rab jadi han. Maka sini min tu takluk mahzub, han muqaddam kepada syai'an. Faham tak? Tu. Maka dia kata bahawasanya manusia itu tidak mengetahui ia dan tidak faham ia akan suatu pun daripada pekerjaannya, pekerjaan bagi al-mar'i. Ingat, manusia kita ni dia tak akan gerti gapo-gapo daripada pekerjaan dia. Tak akan gerti itu bila taisiri, bahawa takluk pada laisa bimudrikin. Tidak akan faham ia akan suatu tu dengan tidak dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tak mudah, tak gerti. Tak gerti. Dia kecek nak Allah kalau kitab taisir dia ni. Bila taisirin ai bila taisirin bi taisirin minallahil khallaqi. Buat kita senang. Bila taisirin ai taisirin minallahi al-khallaq. Nak sepenuh dengan nama al-khallaq. Sikit dia. Seorang manusia tak akan faham apa-apa pun daripada urusan pekerjaan dia dengan tidak dipermudahkan daripada Allah yang khallaq, yang maha menjadi, yang sangat menjadi. Tu. Sabit tu kitab yang nama Taisirul Khallaq, memberi kemudahan oleh Tuhan yang menjadi. Ni kitab ni taisir, buat mudah oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dimudahkan. Tu. Maka ingat, seorang manusia dia tak akan faham gapo-gapo dengan tidak dipermudah daripada Allah Ta'ala yang maha menjadi itu. Tu gitu. Nampak tak gitu? Habis kitab kita. Alhamdulillah, baru sudah. Din kata, baru lega. Tu dia. Lepas tu belakang tak kena baca dah. Saraban demo tu, hak tu ada muka sikit-sikit. Tu belakang tu tak kena baca dah, pakai sub situ.
Alhamdulillah diberi taufik untuk mengkhatamkan kitab ini juga. Kitab ni 100 tahun lebih dah, keberkatan dia. Mau kita tak ngajar mana dah. Pondok-pondok, tapi Indonesia tu sampai setiap pondok di Indonesia mengajar kitab ni. Jadi masyhur. Dan di Mesir, tapi lah ni orang tak akal lah, dia mungkin lama dah, dia tukar laksud semua dah Mesir. Masa dulu, pada masa 100 tahun lebih dulu, Mesir dia guna kitab ni untuk sekolah-sekolah agama dia, untuk membina ilmu akhlak. Maka kita baru nak mengajar. InsyaAllah mudah-mudahan dengan sebab mengaji kita ni boleh sebar lagi kitab ni. Budak-budak boleh nak ngaji lagi pada masa depan ding dah. InsyaAllah baba ding baca kitab ni, baba mang pun baca kitab ni, baba mak pun baca. Baba Mujahid pun baca belakang. Tu akak baca. Baba baca juga. Baba mak Jahar pun baca. Mak Jahar tu baca. Tu pakak baca. InsyaAllah dah. Moga sebar lagi ilmu musannaf ni kepada generasi selepas pada kita lagi. Maka sudahlah kitab kita. Maka seperti biasa, sebelum pada kita nak baca doa tu, kita baca qul huwallahu ahad, surah al-ikhlas tu 3 kali. Hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala sahabat tabi'in sampai akhir, dan kepada guru-guru kita, khususnya kepada musannaf ini kitab, iaitu Hafidh Hasan Al-Mas'udi rahimahullahu taala. Lepas pada baca qul 3 kali, baca Fatihah dululah. Baca Fatihah 3 kali, hadiah kepada mereka tersebut, dan baca qul 3 kali, hadiah kepada mereka tersebut, khususnya musannaf kita ni, untuk Allah Taala sambung keberkatan dia dengan keberkatan kita. Allah Ta'ala bagi kita sambung kita dengan berkeberkatan dia. Lagi pula baca salawat Nabi 3 kali, hadiah kepada mereka tersebut. Lepas pada tu kita baca doa. Dah. Boleh tak? InsyaAllah. Mudah-mudahan jadi keberkatan pada hari ni. Tanda taklah kata khatam kitab pada hari apa, lama lupa. Kita ni lupa. Kita pandai baca hong senah ya. Pada tahun 1000 sikit-sikit. Hari kita khatam. Kena tak? Alhamdulillah tamma khatmu hadzal kitabi sabaha yaumi apa? Qiyatah dia. Sabaha yaumi, hari apa ni? Yaumil khamisi al-mubaraki juga. Yang ke apa hari ni? 20 apa dah tahu? Yang ke apa hari ni? Yang ke apa Yang ke apa? Tak ada ingat. 20 ni ke 2 apa? Hari yang ke apa? 20 apa? Hak siye pula. Ni dekat kerja ni. Hak siye. Hak siye apa? Hak siye. Hak siye ke apa? Itu Ming. Hak siye ingat molek kita. Aduh, hak ni dah hak teruk ni. Hak siye, hak masalah ingat oleh hak Islam ni tak ingat. Aduh, hak ni saya ni jadi fikir bab ni jauh daripada masa sekolah lah sampai ke hari ni. Gena ni kita ni sampai kepada zaman yang jadi tu ketinggalan kita dengan tahun hijriah kita ni sampai masa tulis di sini. Dia papai. Itu kan 20 ni pun tak silap. Dah. Ucap. Nak tulis ni, nak buat dobet ni. Alhamdulillah qad tamma khatmu hadzal kitabi sabaha yaumin khamisi al-mubaraki. Mubarak kata lah khamis pun berkat belaka hari mana pun. Lepas tu yang ke apa hak ni nak tahu? Yang ke apa? Pia bawa terasak tak dah tak? Allah.
24 Ar-Rabi'i wal Ishrina min syahri Jumada al-akhirati sanata wapa dah? Tu siap. 1443. Sanata salasin wa arba'ina wa arba'imiatin wa alfil. Pula. Boleh tulis tak? Dah. Sanata Sanata salasin apa? Wa arba'ina wa arba'imiatin wa alfin. Seribu 443. Lepas tu lagi Kiyah tengok dia. Min hijratin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Tu. Qad tamma khatmu hadzal kitabi sabaha yaumil khamisil mubaraki ar-rabi'i wal ishrina min syahri Jumada al-akhirati sanata thalathin wa arba'ina wa arba'imiatin wa alfin min hijratin nabawi sallallahu alaihi wasallam. Tu buat lagu tu. Hak tu ya sudah tulis, hak ni hak kita sudah khatam. Boleh? Tulis lagu tu. Buat tanda yang molek mudah 10 tahun lagi buka kitab, oh aku khatam pada hari tu. Tu dia. Buat gini, min hijrat apa dia? Buat gini tak bawa kita suku dengan musannaf. Buat kita. Apa dia? Sanata wa alfin minal hijrati. Kalau tak ana. Kalau alfin min hijrati, tak apa dah tu dia. Min hijrati sayyidina, tak apa. Tapi kalau al-hijriyati itu kena kata ala sahibiha afdhalus salatu wa taslim dah. Tu dia. Tak apa dah tu. Sekat tu. Tu tanda molek. Jadi satu benda pula. Tiap-tiap kitab kena tanda weh. Hari mana khatam. Tu ngaji dengan siapa. Tu kena buat tanda semua tu. Buat tanda semua. Cuma kalau jok daripada hari mula kitab tu lagi mula ngaji hari po, kalau boleh tanda. Lepas tu khatam hari po. Tu. Habis itu dah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله cukup lagi 3 dah اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Hadiah kepada mereka yang tersebut dulu. Semoga Allah Ta'ala beri keberkatan kepada kita. Segala huru yang kita mengaji ada balasai, ada manfaat, dapat mengguna kepada diri kita. Dan kesalahan kita kalau ada salah silap ke apa, kena tolong baikilah. Kalau temu kadang-kadang duk mengajar tu je nyata mari ya. Boleh jadi kenyataan tu bercanggah pula dengan wakil, maka baikilah kalau kita jumpa kesalahan, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب ونسألك علوما نافعة ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم نزم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل وعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية وعسل مرادنا بالخير اللهم بعدنا من الشر والعصيان اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا محول الأحوال يا محول الأحوال يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال اللهم يا كثير النوان ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلك وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافوك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا قد استودعناك ما علمتناه فاردده علينا عند حاجاتنا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تنسناه يا رب العالمين اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وعلمنا أسرار حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين وأكرمنا بنور العلم وسرعة الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين اللهم احفظ عقلنا وديننا ومالنا وأهلنا واقفنا شر من يؤذينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا رب اجعل أيامنا كلها سعادة واجعل لنا من كل هم فرجا ومخرجا وبسط لنا الأرزاق وأحسن الأخلاق وانشر الرحمن وامحو السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد Rabbi salli alaihi wasallim. Tak jadi baca dah pohon tu. Husnul siarah tu. Jadi pakai sudah dengan hak ni. Lepas tu dia nak minta gambar lagi ni. Kita buku gambar awak kenangin katanya. Zikrayat.